اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتِ نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur Sirah Nabawiyah. Kita masih dalam tempoh dakwah secara terang-terang, dakwah secara jahriyah. Dan kelas yang lepas kita bincang tentang beberapa orang yang telah terkesan dengan dakwah secara terbuka, dan mereka ni datang daripada luar Mekah. Jadi walaupun dakwah secara terbuka, dan bila dakwah secara terbuka, maka secara semula jadinya akan berlaku pertembungan yang boleh dikatakan luar jangka lah. Sebab pertembungan ni pertembungan akidah, bukan pertembungan antara puak, antara kaum, antara bangsa, tapi pertembungan dari segi akidah. Yang kerana akidah inilah manusia sanggup melakukan apa saja demi mempertahankan akidahnya atau fahamannya. Jadi apatah lagi mesej yang dibawa oleh dakwah daripada Nabi SAW cukup jelas di peringkat awal lagi, cukup jelas. Iaitu nak menghapuskan semua berhala-berhala, nak membuang sampai ke akar umbi penyembahan berhala, kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nak menggantikan kesyirikan, penyembahan berhala itu dengan satu fahaman, satu akidah yang baru yang sangat-sangat berlawanan dengan fahaman akidah yang dipegang oleh orang musyrik Mekah sekian lama. Iaitu akidah yang mentauhidkan Allah yang satu, akidah hanya menyembah Allah yang satu, akidah yang hanya berhukum dengan hukum Allah yang satu, akidah yang tidak ada ruang untuk mengikut hawa nafsu. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi cukup jelas, iaitu nak menghapuskan semua pegangan akidah sistem yang ada di zaman Jahilah di Mekah Al-Mukarramah, bahkan di semua tanah Arab. Jadi secara semula jadi mestilah berlaku pertembungan yang sangat-sangat hebat. Dan walaupun pertembungan itu sangat hebat, tetapi dakwah Nabi tetap berjalan. Dakwah Nabi tetap berkesan walaupun dalam kelompok yang kecil lah, sehingga berita dakwah yang dibawa oleh Nabi di Mekah tersebar keluar, sehingga ada orang luar teringin nak tahu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad di Mekah. Jadi datanglah seperti orang Abu Zar Al-Ghifari daripada kabilah Ghifar, dan datanglah Dhamad Azdi Shanu'ah daripada luar Mekah juga, yang kononnya asalnya nak datang untuk merawat Nabi, yang dikatakan Nabi itu gila. Dan juga beberapa orang lagi yang datang daripada luar Mekah, yang menunjukkan bahawa walaupun tekanan begitu hebat,
tentangan daripada orang musyrikin begitu luar biasa, tapi dakwah Nabi begitu kuat, terus tersebar. Dakwah Nabi boleh merempuh kepungan perancangan strategi orang-orang kafir Mekah. Sebab apa? Kita tengok dulu baca buku ni 146, muka surat 146. Kesan dakwah yang dibuat oleh Nabi juga terkesan kepada seorang sahabat yang bernama At-Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Muka surat 146 kan. Okey, buku Arab saya muka surat 146. Tapi buku terjemahan 148. Muka surat 148. Jadi sebelum ni kita bincang tentang kemasukan Islam daripada Abu Zar Al-Ghifari, kemudian Dimat ataupun Damat daripada kabilah Azdi Shanu'ah. Kemudian hari ini penulis sebut salah satunya juga ialah muka surat 148. Saya baca dalam bahasa Arab. Wa hunaka qissatu islami At-Tufail bin Amru Ad-Dawsi wa karamati lakinnaha lam yasbut minha illa annahu da'a Rasulullah SAW iltija ila hisnin Dawsi al-mani' fa aba ar-rasulu zalik wa la budda anna ad-da'wata hadhi jarat ba'da ishtidadil muqawamah al-Qurashiyah. Maksud dia kata ada kisah lain, kata penulis, iaitu masuk Islamnya Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Dawsi ni satu kabilah di luar Mekah. Tak disebut arah mana dan jaraknya berapa jauh daripada Mekah. Yang penting daripada luar Mekah. Akan tetapi, kata penulis buku ni, Dr. Akram Adhiya Al-Umari, akan tetapi cerita bagaimana kemasukan Islam Tufail bin Amru tidak berapa sahih lah. Dia masuk Islam. Tapi cerita bagaimana dia masuk Islam yang tersebar tu tak berapa sahih. Kecuali bahawa ia pernah mengajak Rasulullah untuk berlindung ke benteng Daus. Setelah dia masuk Islam, Amru bin Tufail pernah mengajak Nabi sebab Amru bin Tufail bila dia masuk Islam dalam keadaan Nabi terkepung. Dalam keadaan Nabi tertekan, sentiasa diawasi oleh orang musyrikin Mekah, pergerakan Nabi diawasi dan ada sahabat yang ditangkap, ada yang diseksa. Jadi Amru bin Tufail ni walaupun baru menerima Islam, dia tawarkan kepada Nabi untuk apa? Untuk Nabi pergi berlindung di kawasan perkampungan dia, Ad-Daus. Untuk berlindung ke benteng Daus yang sangat kokoh. Sebab Amru ni dia lebih kurang macam ketua kabilah lah. Namun Rasulullah menolaknya. Kerana dakwah ini tetap ekses setelah munculnya tentangan Quraisy yang tak amat keras. Kenapa Nabi tolak? Kenapa Nabi tolak? Kalau sekarang dia panggil apa? Apa yang pergi lari ke luar negeri tu? Saka politik. Peluang untuk Nabi kan lari daripada tekanan Quraisy dan pergi ke kaum Ad-Dawsi berdakwah kat sana. Dapat tapak baru. Kenapa Nabi menolaknya? Sebab apa? Di situ ada pengajaran. Sebab dakwah bermula di Mekah dan Nabi nampak di Mekah ni ada potensi untuk dakwah tu tersebar. Mekah adalah center dia. Jadi dalam keadaan dakwah baru bermula, tiba-tiba Nabi pergi ke tempat lain, maknanya Nabi ni macam tak ada kekuatan. Tak boleh bertahan lama. Sebenarnya itu satu image yang tak baik kepada dakwah. Baru je mula, tiba-tiba lari. Dan Nabi juga nampak dakwah di Mekah ni masih ada potensi. Walaupun dikepung kat Mekah, tapi orang kat luar datang. Nanti kita tengok perancangan orang kafir. Mekah ni, antara sebab dakwah tersebar ialah sebab ramai orang luar datang kat Mekah. Bila ni? Musim haji. Musim haji ya. Saya nak sebut kisah bagaimana perancangan orang musyrikin Mekah secara apa ni? Dia panggil serangan
psikologi. Serangan psikologi. Bagaimana mereka merancang, orang kafir ni bukan sembrono macam tu je dia menentang dakwah Nabi. Tapi dia ada perancangan dengan cukup teliti. Dia pilih perancangan cara yang tepat, waktu yang tepat dan masa yang paling-paling sesuai untuk menentang dakwah Nabi. Saya nak baca kisah perancangan mereka yang dilakukan secara teliti. Okey, orang-orang musyrikin Mekah, khususnya pembesar dia, merancang untuk mentashwih. Tashwih ni makna mengelirukan dakwah yang dibawa oleh Nabi. Dakwah Nabi mesejnya kebenaran. Tapi orang musyrikin nak supaya dakwah Nabi tu nampak macam tak betul, macam sesat. Maka mereka merancang untuk melakukan serangan, dipanggil dalam bahasa Arab harban i'lamiyah. Peperangan, apa dipanggil? Peperangan media. Tapi masa tu Telegram tak ada, WhatsApp tak ada. Peperangan media ialah secara mulut. Okey. Ketua dia siapa dia? Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ni antara pembesar yang paling menonjol, yang paling berumur, yang paling dihormati. Makna kalau Perdana Menteri dia lah. Kalau Perdana Menteri di Mekah, Al-Walid bin Al-Mughirah. Maka mereka berkumpul sesama menteri-menteri dia, pembesar-pembesar dia. Wa qad hadara musimul haji, dan musim haji dah dekat. Maka Al-Walid bin Mughirah berkata kepada mereka, ya ma'syar Quraisy, wahai orang Quraisy, innahu qad hadara al-musim. Musim haji dah dekat ni. Wa inna wufud al-Arab, dan rombongan-rombongan Arab daripada luar akan datang ke Mekah. Wa qad sami'u bi amri sahibikum, dan kamu telah dengar apa Muhammad buat ni. Apa Muhammad akan buat bila datang rombongan daripada luar? Nabi Muhammad akan ambil peluang untuk berdakwah, pergi kemah ke kemah. Jadi kita jangan duduk diam, kita kena rancang sesuatu. Fa ajmi'u fihi, maka kata Al-Walid, kita kena berpakat dengan mencari satu pandangan yang tidak akan berbeza. Jangan kita seorang kata macam ni pasal dakwah Nabi. Orang lain pula kata yang macam lain. Akhirnya orang nampak kita sendiri pun berpecah. Pendapat kita pun tak bersatu. Jadi kita berbincang supaya kita buat satu, kalau buat satu tuduhan je. Jangan dua ataupun tiga yang nampak bercanggah. Okey, lalu mereka berkata pada Al-Walid bin Al-Mughirah, fa anta ya Aba Syams, fa anta ya Aba Abdi Asyam. Kamu cakaplah apa cadangan kamu. Fakul, kamu yang cakap dan kami akan terima pandangan kamu. Maka kata Al-Walid, ban antum, bahkan kamu dulu bagi cadangan. Maka yang lain berkata apa? Okey, naqulu kahinun. Kita kata pada Muhammad ni kahinun. Apa makna kahinun? Bukan. Kahinun tak bomo. Tak bomo. Ataupun tukar jampi. Maka yang lain pun jawab. Bila ada cadangan nak tuduh Nabi sebagai kahin, yang lain pun menjawab, membantah. Ma huwa bikahin. Muhammad ni bukan tok bomo. Laqad ra'aitu al-kuhan. Aku dah tengok ramai Datuk Bomo perangai tak sama dengan Muhammad. Tak boleh. Kalau kita tuduh kahin, orang tak boleh terima. Maka yang lain berkata apa? Nakul majnun. Kita tuduh dia adalah majnun, gila. Yang lain membantah, ma huwa bi majnun. Dia tak gila. Kita tengok sangat-sangat berbeza orang gila. Sangat-sangat berbeza. Watak Nabi langsung tak nampak gila. Okey, yang lain berkata apa? Nakulu syairun. Kita tuduh dia penyair. Yang lain pula bantah, ma huwa bisyair. Muhammad bukan penyair, sebab kami tahu siapa penyair, bahasanya macam mana, hujungnya macam mana, sangat berbeza dengan Al-Quran. Tak mungkin. Kalau kita tuduh Muhammad penyair, orang tak akan percaya. Okey. Yang lain kata apa? Cadangan yang keempat, sahir.
kita kata Muhammad adalah penyihir. Yang lain bantah juga, ma huwa bisahir, dia bukan penyihir. Sebab kita lihat, tengok penyihir-penyihir ni sangat berbeza. Muhammad tidak ada ciri-ciri itu. Jadi semua cadangan dibantah. Maka orang berkata, famanaku, kalau macam tu kami nak kata apa pada Muhammad, wahai Aba Abdi Syam, iaitu Al-Walid. Kami nak kata apa? Maka kata Al-Walid bin Al-Mughirah, tengok ni pembesar Quraisy Mekah yang mendengar Al-Quran dan terkesan. Tapi sebab dia sombong, dia ego, hidayah tak masuk. Dia kata apa? Wallahi, demi Allah, inna laqawlahu la halawah. Aku dah dengar Quran, kata-katanya sangat halawah. Apa makna halawah? Memukau. Sangat-sangat manis. Bila dengar, orang akan tertarik. Wa inna aslahu la izkun. Dan asal Al-Quran ni, bahasa Al-Quran adalah seperti pokok kurma. Dia bila masuk ke dalam tanah tu, dia menjadi kukuh, mantap. Dan wa inna fir'ahu la janatun. Dan cabang dia boleh membuahkan hasil-hasil yang banyak. Macam pokok kurma. Kata siapa ni? Orang kafir. Kepala orang kafir. Tapi dia akui kehebatan Al-Quran. Dia sendiri mengakui kehebatan Al-Quran. Makna dia faham tak? Dia faham. Jadi kalau orang yang tak faham, kalau orang yang tak faham, yang faham pun belum tentu dapat hidayah. Yang tak faham, sebagaimana kata jin kan, bila jin dengar kali pertama dia kata apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengar satu perkataan yang sangat hebat. Memang dia hebat sebab dia bukan kata-kata manusia. Kemudian kata Al-Walid lagi, wama antum biqailina. Kamu tak boleh kata min hadza syai'an. Kamu tak boleh nak kata apa pun, sahir ke, tok bomo ke, penyair ke, melainkan orang tahu itu kata-kata yang palsu. Wa inna aqrabal qaul, kata Al-Walid. Tapi dalam banyak-banyak tuduhan tu, yang paling dekat, agak-agak yang paling dekat, dah orang agak-agak boleh percayalah. Iaitu kamu kata Muhammad adalah sahir. Dari sudut mana ni? Adalah persamaan sikit. Apa yang Muhammad bawa dengan apa yang tukang sihir buat. Apa persamaan dia? Al-Quran memukau sampai dia antara tujuan sihir apa dia? Kan Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 kan. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Antara tujuan sihir ialah memisahkan antara seseorang dengan pasangan dia. Ada tak pada Quran tu? Bila suami beriman, isteri tak beriman, berpisah tak? Tengok cara orang kafir berfikir. Dalam banyak-banyak tuduhan tu, kata Al-Walid, yang paling dekat, yang paling mungkin orang terima ialah kita tuduh Muhammad sahih. Kenapa? Sebab yufarriqu bainal mar'i wa baina abihi. Sebab Quran ni boleh memisahkan antara suami dengan isteri, antara bapa dengan anak, anak dengan bapa. Ada ciri-ciri yang nak sama dengan sihir. Maka turunlah ayat Quran yang mencela Al-Walid bin Al-Mughirah yang bagi cadangan ni. Ayat apa ni? Yang menceritakan orang musyrikin merancang untuk melaksanakan perang psikologi ataupun media supaya dakwah Nabi tak diterima ataupun terhalang daripada didengar oleh orang-orang Arab yang luar yang datang di musim haji. Allah sebut dalam surah apa ni? Mereka berfikir, mereka merenung, nak cakap apa pasal Muhammad ni. Sampai last sekali dia kata, okeylah kita kata Muhammad tukang sihir. Surah apa ni? Siapa yang suka tadabbur, dia tahu. Cuba buka surah Muddassir. Surah Al-Muddassir. Surah Al-Muddassir ayat 11. Dan seterusnya. Kita tengok Allah rakam ni. Bagaimana Al-Walid bin Al-Mughirah merancang bersama kawan-kawan dia, pembesar-pembesar Mekah, untuk menghalang kerja dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Surah Al-Muddassir ayat 11. Zarni wa man
khalaqtu wahida. Allah kata pada Muhammad, biarkan aku, biar orang yang aku cipta berseorangan. Siapa ni? Ahli tafsir mengatakan ayat ni turun pada Al-Walid bin Al-Mughirah. Bila berlaku pertembungan antara orang musyrikin, khususnya Al-Walid dengan Nabi, Allah pun bagi tahu pada Nabi, okey, kamu biarkan dia serah pada aku. Sebab apa? Sebab dia tu aku yang cipta. Dan aku cipta pula dia dalam keadaan berseorangan, bukan ada kawan-kawan pun. Kemudian ayat 12, wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku yang jadikan bagi Al-Walid ini harta yang banyak. Aku yang bagi. Bukan usaha dia, tapi aku yang bagi. Kemudian wa banina syuhuda, aku juga bagi kepadanya anak-anak yang syuhuda, makna anak yang ada depan mata dia. Aku yang bagi. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku mempermudahkan segala urusannya. Summa yatma'u an azid, kemudian dia tamak lagi, nak tambah lagi harta. Perangai siapa ni? Dah dapat, nak lagi, nak lagi. Perangai orang kafir. Bukan nak tamak bersyukur, tapi nak tamak harta. Kemudian Allah kata apa? Kalla innahu kana li ayatina anida. Yang kami bagi ayat Quran, dia bukan setakat tolak, tapi anida, degil, keras kepala. Tapi harta, rezeki aku dia tamak. Ayat Quran dia degil. Sa'urhiquhu sa'uda, aku akan menyeksanya dengan azab yang su'uda. Su'uda apa dah? Azab yang semakin keras, semakin pedih. Innahu, ini cerita dia. Innahu fakkara wa qaddar. Al-Walid ni fakkara, memikirkan, wa qaddar, dan menentukan. Yang tadilah memikirkan apa? Perkataan apa yang sesuai untuk dituduh pada Muhammad. Faqutila kaifa qaddar. Allah kata celakalah. Bagaimana dia boleh berfikir, merancang untuk menuduh Rasul aku. Celakalah. Summa qutila kaifa qaddar. Kemudian Allah kata celakalah orang yang berfikir dan menentukan bagaimana nak menuduh, nak menyekat dakwah yang dibawa oleh Muhammad. Summa nazara. Summa dia nazara apa dah? Dia tengok, dia perhati lagi. Kan banyak pilihan tadi kan. Summa abasa wa basar. Kemudian dia, abasa apa dia? Dia berkerut. Sebab apa? Semua tuduhan tu, semua tak betul. Dan orang susah nak terima. Akhir sekali nak pilih apa ni? Abasa wa basar. Summa adbara wastakbar. Kemudian dia berpaling dan dalam keadaan sombong. Hasilnya apa? Faqala in haza illa sihrun yu'sar. Okey, kita setuju pilih perkataan sihir. Tidaklah Quran ini melainkan dia sihir yang yu'sar. Yu'sar apa makna? Yang diambil daripada orang-orang dahulu. In haza, dan mereka juga kata tidaklah Quran melainkan kata-kata manusia. Okey. Apa pengajaran daripada kisah ni? Kisah perhimpunan, perjumpaan ataupun mesyuarat lah pembesar-pembesar Mekah. Apa pengajaran dia? Hebat macam mana perancangan dia, hebat lagi perancangan Allah. Okey. Okeylah. Yang lain? Walaupun mereka yakin tuduhan Nabi sebagai penyihir, mereka yakin orang tak akan terima. Dan mereka pun tak percaya. Tapi kenapa mereka pilih juga? Sebab strategi mereka bila tuduhan yang sama diulang, akhirnya akan dipercayai. Kan? Itu strategi musuh daripada dulu sampai kamu lewat. Akhirnya orang percaya. Okey, lagi pengajaran dia. Ada pengajaran lebih besar pada tu. Allah tak akan bagi hidayat kalau walaupun dia faham Quran, walaupun dia rasa kagum dengan Al-Quran, tapi Allah tak bagi petunjuk sebab apa? Sombong. Kenapa dia sombong?
Di antara sebab menyebabkan orang ni sombong ialah kedudukan, pangkat, harta. Sebab kalau dia terima Islam, dia kena rendahkan kedudukan dia. Dia kena ikut Nabi, bukan Nabi ikut dia. Jadi antara penghalang paling besar manusia dapat hidayah ialah sombong. Ada satu lagi. Satu lagi yang paling besar ialah orang kafir ni bila nak menentang Islam, dia tak sembrono macam tu. Dia buat perancangan cukup teliti. Tengok pertama dia pilih apa? Waktu yang paling sesuai untuk memerangi Nabi. Apa dia? Musim haji. Makna waktu yang paling tepat dia pilih. Makna itu strategi paling bagus. Yang kedua, tempat yang paling bagus. Di mana? Dekat orang buat haji tu. Di Arafah, di Mina. Kemudian yang ketiga, dia pilih perkataan yang paling, dia rancang ni, sahih. Syair, kahin, majnun. Dia rancang dengan teliti ni, mana yang paling-paling berkesan. Makna apa tu? Pengajarannya apa? Kalau orang kafir, kalau musuh merancang begitu teliti, begitu tepat dengan waktunya, masanya, perkataannya untuk menghalang Islam, maka kita orang Islam, perancangan kita sepatutnya lagi hebat. Kena ada strategi bila masa kita berdakwah. Nak guna ayat apa, perkataan apa, tempat macam mana. Boleh faham? Sebab tu ada satu kata-kata yang terkenal, orang kafir boleh mengalahkan Islam dengan sistematiknya. Bila orang Islam tidak ada peraturan, tidak ikut sistem. Walaupun Islam tu hak, kafir tu batil, tapi dia boleh menang sebab apa? Sebab perancangan yang teliti. Kufur yang munazzam, yang sistematik boleh mengalahkan orang Islam yang fauda. Fauda makna? Fauda apa makna? Terfikir nak bagi dakwah je, pergi je. Tak ada perancangan. Terfikir nak bantu orang, okey, jom kita bantu. Tak ada perancangan. Akhirnya duit habis, masa habis, kesan dakwah tak ada. Boleh faham? Besar tu pengajaran tu. Jadi kalau orang nak menegakkan kebatilan pun ada perancangan yang sangat-sangat teliti, maka kita yang buat kerja yang benar, yang hak lagilah kena merancang. Dan perancangan kita pastinya lebih hebat dan lebih teliti. Okey. Saya nak sebut juga di sini, dalam buku kita penulis tak sebutlah, saya nak sebut satu lagi kisah yang masuk Islam dalam tempoh Islam disebarkan secara terbuka dan ada pengajarannya. Sebelum tu saya nak ambil pengajaran daripada kisah Islam At-Tufail bin Amru. Tufail bin Amru, kisah Islam dia apa dia? Bila dia datang ke Mekah, dia jumpa Nabi, dia masuk Islam. Lepas tu apa dia buat? Dalam hadis sahih, Amru bin Tufail ni terus dia balik ke kampung dia dan terus dia berdakwah pada isteri dia, mak bapak dia, anak dia semua masuk Islam. Kemudian dia berdakwah pada kaum dia, tapi kaum dia tak terima. Lepas kaum dia tak terima, dia pergi jumpa Rasulullah. Dia kata apa? Ya Rasulullah, boleh tak engkau berdoa pada kaum aku supaya Allah binasakan mereka? Sebab mereka ni degil, keras kepala. Aku dah dakwah keluarga aku, alhamdulillah semua beriman. Tapi bila dakwah pada kaum aku, mereka ni keras kepala. Tapi Nabi tak berdoa yang tak baik. Nabi berdoa yang baik. Nabi kata, Allah mahdi ad-Dawsi. Ya Allah, bagilah hidayat kepada kaum ad-Dawsi. Tengok, Amru bin Tufail minta benda lain. Nabi bagi benda lain. Lepas tu Amru bin Tufail balik berdakwah dan hampir semua kaum dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Pengajaran yang paling besar ialah bila Nabi berdakwah pada sahabat, Nabi akan pastikan sahabat ni pergi berdakwah. Ayat Nabi itu Nabi akan pesan. Bila kamu beriman, balik kampung pergi berdakwah. Dan sahabat pula cukup yakin. Dia wajib berdakwah sebab apa? Kalau aku
aku sanggup kerja pagi petang siang malam nak selamatkan badan anak aku, nak selamatkan badan isteri aku, maka aku kena berdakwah untuk apa? Selamatkan mereka daripada neraka. Yang tu lagi penting. Jadi benda tu masuk dalam kepala, menyebabkan bila mereka beriman, mereka tak duduk diam. Dan bukan setakat mereka berdakwah pada keluarga, tapi mereka berdakwah pada kaum mereka. Bukan setakat mereka berdakwah pada kaum mereka. Bila kaum mereka tak beriman, mereka tak putus asa pergi jumpa lagi Rasulullah. Dan Rasulullah pula, walaupun Amr bin Tufail minta Allah binasakan, tapi Rasulullah ni rahmat dalam hatinya. Dia kata jangan. Sebaliknya Nabi berdoa, semoga Allah bagi hidayah. Kamu balik berdakwah, ya Allah. Nampak tak? Sebab antara punca Islam cepat tersebar di zaman Nabi. Kan? Dalam tempoh 23 tahun. Kita berapa tahun dah Islam? Ha? Tak, kita mula kan? Umur 60 tahun dah. Kan? Umur 70 tahun lah Islam. Kemudian belajar berapa lama? Kan? Kitab berapa banyak kitab habis? Guru dah berapa banyak guru habis kan? Haji dah berapa kali pergi? Tapi dakwah tak sampai pada keluarga. Kadang-kadang dia duduk mengaji setiap hari. Kepada anak pun tak sampaikan. Pada isteri pun tak sampaikan. Jauh sekali daripada orang kampung, orang taman dia. Kenapa? Kenapa? Dan inilah punca Islam tak tersebar. Kelas agama banyak. Kuliah maghrib banyak. Sekolah agama banyak. Universiti Islam semakin bertambah. Mahat Tafiz semakin bertambah. Tapi dakwah tak tersebar. Zaman Nabi, sekolah agama tak ada. Sekolah Arab tak ada. Mahat Tafiz tak ada. Universiti Islam lagi tak ada. Tapi Islam cepat tersebar. Jadi apa masalah? Di mana silapnya? Ha? Tak ikut? Betul. Jawapan yang paling tepat. Sebab tak ikut silibus. Dakwah Nabi cepat tersebar sebab Nabi sampaikan Al-Quran. Quran akan menggerakkan mereka untuk berdakwah. Sebab bila faham Quran, dia mesti berdakwah. Quran diturunkan sebagai nazir. Kan? Cukup jelas. Tapi bila kita berdakwah, kita bukan cerita pasal Quran. Kita cerita pasal apa? Pasal hukum hakam, pasal hadis sahih, hadis dhaif. Kan? Pasal khilaf, pasal cara solat, cara mandi hadas besar. Kan? Sampai dah tua pun belajar cara nak niat solat. Macam mana dakwah nak tersebar? Jadi Quran tu tak disampaikan. Betul kan? Okey, saya nak sebut satu lagi kisah yang tak disebut oleh penulis ni dan kita ambil pengajaran. Kisah Islam Al-Husain. Al-Husain seorang sahabat Nabi yang anak dia seorang sahabat yang terkenal, nama dia Imran bin Husain. Banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sahabat. Bapa dia Husain, anak dia Imran. Tapi dua beranak ni sahabat Nabi. Cuma yang paling terkenal anak dia Imran bin Husain. Yang banyak meriwayatkan hadis ialah anak dia Imran bin Husain. Jadi yang kita nak baca ni kisah keislaman bapa dia iaitu Husain. Okey, Husain ni adalah antara orang yang dimuliakan oleh orang Quraisy lah. Ada kedudukan. Jadi orang Quraisy pun datang kepada Husain, maka mereka berkata pada Husain, faqalu lahu kallim lana. Tolong bagi tahu kepada kami tentang lelaki ni iaitu Muhammad yang telah mencela tuhan-tuhan kami, mencela nenek moyang kami yang sembah berhala. Tolong cerita pada dia, kenapa buat kerja macam tu? Maka Husain pun pergi jumpa Nabi. Kata Husain kepada Nabi, ma hazal lazi balaghana anka. Apa cerita ni? Cerita yang sampai pada kami sangat tak cantik. Dengan cerita kamu duk kutuk tuhan-tuhan kami, penyembah-penyembah berhala ni kamu mengatakan salah. Maka kata Husain, abuka hasinah.
sedangkan bapa kamu ni seorang yang baik, iaitu Abdullah. Wa khaira, dan terpuji. Maka kata Nabi, dengar, ini antara benda yang sepatut kita sampaikan ataupun cara nak berdakwah kali pertama kepada non-Muslim. Nabi tanya, ya Husain, kam ta'bud min ilah? Kamu sembah berapa Tuhan? Kata Husain, sab'an fil ardi. 7 Tuhan di bumi. Kemudian wahidan fis sama. 1 Tuhan di langit. Faqala, maka Nabi tanya lagi soalan. Tengok Nabi bagi soalan bukan minda. Fa iza asabaka durru man tad'u? Bila musibah menimpa kamu, Tuhan mana yang kamu berdoa? Kata Husain, fayastajibu allazi fis sama. Aku berdoa pada Tuhan yang di langit, yang satu tu. Okey, Nabi tanya lagi. Fa iza halakal mal man tad'u? Bila harta kamu habis, Tuhan mana yang kamu berdoa? Kata Husain, allazi fis sama, Tuhan yang di langit. Nabi tanya lagi. Nabi kata, fayastajibu laka wahdahu. Jadi yang menyahut seruan doa kamu, yang satu je lah yang di langit kan? Kata Husain, kata Nabi, fayastajibu laka wahdahu. Yang menyahut doa kamu seorang. Tapi watu syirikuhum ma'hu. Tapi kamu mensyirikkan bersama Tuhan yang satu tu dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Boleh faham? Boleh faham? Yang bila kamu ada masalah, kamu minta pada Tuhan yang satu. Dan yang menyahut seruan kamu pun Tuhan yang satu. Tapi Tuhan yang satu ni, kamu boleh mensyirikkan dia dengan Tuhan yang mana? Tuhan yang kamu tak minta pun pada dia bila ada masalah. Masuk akal tak? Nampak tak? Mana Nabi nak buka minda. Kerja kamu ni macam tak betul je. Kalau yang tu saja menyahut seruan kamu dan menyelesaikan masalah kamu, kenapa perlu disekutukan? Okey. Qala ya Husain, kata Nabi, ya Husain, aslim taslam. Serahlah diri pada Allah dan kamu akan selamat. Bila Nabi suruh dia Islam, benda tu jelas tak? Kenapa Nabi suruh dia masuk Islam? Sebab memang kamu minta pada Tuhan yang satu dan Tuhan yang satu itulah yang menunaikan hajat kamu. Maka sekarang serahlah diri pada dia yang satu sahaja dan kamu akan selamat. Maka kata Husain, innali qauman wa ashirah ya Rasulullah, aku ada kaum, aku ada keluarga. Macam mana ni? Kalau aku masuk Islam seorang, berlaku perang besar. Famaza aqul, aku nak jawab apa? Dengar Nabi bagi tips. Nabi kata apa? Qul, katalah Allahumma astahdika li arshuda amri wa zidni ilman yanfa'uni. Nabi ajar kamu baca doa ni. Astahdika, Allahumma astahdika li arshuda amri wa zidni ilman yanfa'uni. Apa maksud tu? Nabi tak kata, kamu bila ada masalah jumpa aku. Tak. Nabi kata apa? Minta dengan Allah. Apa dia? Ya Allah, astahdika, wahai Tuhan, aku minta hidayah pada engkau, li'arshuda amri, supaya engkau pandukan urusan aku. Urusan apa ni? Nak berdepan dengan kaum, nak berdepan dengan keluarga. Bila mereka tahu aku masuk Islam. Dan yang kedua, ya Allah, wazidni ilma. Tambahkan padaku ilmu yang fa'uni, yang boleh memberi manfaat padaku. Maknanya Nabi nak bagi itu apa? Antara kekuatan dakwah ialah ilmu. Dengan ilmu kita boleh sabar, dengan ilmu kita boleh istiqamah dalam dakwah. Tapi kalau jahil, dia terus akan tumbang. Maka faqala laha, Husain pun berkata masa tu juga doa yang Nabi ajar, falam yakum hatta aslam. Akhirnya dia masuk Islam. Okey. Jadi pengajaran daripada kisah Islam Husain ialah apa dia? Boleh tak? Apa di antara pengajarannya? Ilmu sangat penting. Tapi sebelum tu, itu doa Nabi Nabi suruh dia berdoa minta ilmu kan? Tapi sebelum tu, apa yang Nabi buat pada Husain? Betulkan cara dia berfikir. Jangan menyerang, jangan menghukum, kan? Sebab kalau kita menyerang, kita menghukum, orang akan semakin jauh.
Tapi betulkan cara dia berfikir dengan bukan minda dia. Bukan minda dia. Kita boleh tanya orang yang baru kan, baru yang belum Islam. Kamu bila ada masalah, kamu cari siapa? Ya. Bila kamu sakit, kamu berdoa pada siapa? Daripada situ kalau dia kata Allah, 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 kita mula masuk. Okey. Sekarang kita pergi pada tajuk kita seterusnya. Gangguan orang musyrikin. Gangguan orang musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 148 dalam buku. Gangguan orang musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk dalam bahasa Arab ialah Azza al-musyrikin. Azza al-musyrikin. Kesakitan musibah yang ditimpakan oleh orang musyrikin kepada Nabi hasil dakwah. Jadi tajuk pun menunjukkan apa? Tajuk ialah gangguan orang musyrikin terhadap Rasulullah dan menunjukkan apa? Bahawa bila faham Al-Quran, bila beramal dengan Quran, mesti ada gangguan. Mesti ada gangguan. Itu fitrah. Kalau kita faham Al-Quran, kita beramal dan kita sampaikan tiba-tiba tak ada gangguan, mesti ada masalah. Okey, tidaklah, kata penulis, tidaklah diragukan lagi bahawa melaksanakan perintah ilahi dengan berdakwah secara terang-terang membuat kaum umat Islam mau tidak mau berhadapan dengan kaum musyrikin face to face. Berhadapan langsung. Antara kebenaran tauhid dan rusaknya kesyirikan. Pertembungan antara tauhid dan syirik. Inilah yang memicu. Memicu ni makna memacu kaum musyrikin sentiasa mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Menyebabkan orang musyrikin Mekah tak pernah duduk diam. Orang musyrikin Mekah tak pernah duduk diam dan tak pernah rasa aman dan selesa dengan sebab dakwah Nabi ni. Di samping mempertahankan tradisi dan keyakinan batil yang telah mendarah daging dan diwariskan generasi tua kepada generasi mudanya, mereka menyadari adanya kepentingan sosial dan ekonomi di balik semua itu. Di mana komunitas kabilah-kabilah Arab yang dikelilingi oleh 360 berhala memunculkan efek dinamisnya sirkulasi perdagangan yang amat menguntungkan bagi para pembesar dan bangsawan Mekah. Sebagaimana mereka juga mendapat keuntungan daripada kafilah dagang yang melewati Mekah menuju Yaman maupun Syam. Juga penghormatan masyarakat Quraisy secara umum dari sisi agama. Apa maksud ni? Kenapa sebenarnya penulis nak bagi tahu kenapa orang musyrikin begitu kuat menentang dakwah yang dibuat oleh Nabi? Apa menyebabkan mereka tidak duduk diam? Pagi, petang, siang, malam sentiasa merancang untuk menyekat dakwah Nabi. Apa pendorongnya? Adakah pendorongnya sebab nak pertahankan akidah mereka yang rusak tu, yang menyembah berhala, ataupun ada di sebalik itu? Sebenarnya benda yang paling besar pada kacau bisnes mereka. Mereka boleh, dia Mekah ni orang kata, ahli sejarah mengatakan, orang Mekah yang berniaga pergi ke Syam, pergi ke Yaman, memang kaya gila. Kalau kaya tu sampai tahap dia hidangkan untuk tetamu dia mangkuk bekas gelas ke daripada emas dan perak. Memang kaya gila. Kalau yang kaya, kaya gila. Dari mana dia dapat ni kekayaan? Okey, daripada berniaga. Macam mana mereka boleh berniaga dengan amal sehingga menjadi kaya? Tak, mereka tak berfikir macam tu. Mereka faham, mereka boleh berniaga dengan aman dan berjaya sehingga menjadi kaya sebab orang luar datang ke Mekah. Okey, orang luar datang ke Mekah sebab apa? Yalah, datang buat haji kan? Antara sebabnya buat apa? Sebab di Mekah tu, center, pusat berhala. Ada berapa? 360. Jadi bagi mereka itu pusat agama mereka yang menyebabkan orang luar datang. Bila ramai orang luar datang, perniagaan mereka maju, mereka kaya. Tiba-tiba Nabi kata Tuhan ni bukan Tuhan.
Nabi kata ini bukan agama yang betul, Tuhan ini bukan Tuhan yang betul. Jadi ini boleh mengganggu gugat bisnes mereka. Betul tak? Cara mereka berfikir tu nampak macam betul. Yalah, kalau dah patung tak ada, berhala tak ada, mereka fikir apa? Orang tak akan datang. Habis, lingkuplah bisnes mereka. Boleh faham? Tapi Allah tempelakkan mereka dalam surah apa? Surah apa dah? Allah tempelak mereka yang sebenar bagi makan pada mereka, walaupun mereka duduk tengah padang pasir, tanah kering kontang, yang bagi makan pada mereka Allah. Yang menjadikan mereka aman berniaga Allah, bukan berhala. Surah apa tu? Surah pendek je, surah lazim je. Yang bagi makan pada mereka Allah. Yang bagi aman mereka berniaga ke Yaman apa? Allah, bukan berhala. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Kemudian falya'budu. Sebab Allah bagi kamu mudah berniaga ke Syam dan ke Yaman, maka falya'budu, sembahlah Rabba hazal bait, Tuhan kepada rumah ni, bukan patung di sekeliling Kaabah. Kenapa? Allazi at'amahum, sebab Tuhan yang bagi mereka makan, bukan berhala. Dan wa amanahum min khauf, Tuhan yang bagi mereka aman berniaga. Sebab tu di pertengah jalan mereka berniaga, orang tak kacau. Sebab apa? Sebab orang ramai hormat. Ini peniaga daripada Mekah, mesti dijaga kehormatannya. Okey, sebab itulah orang musyrikin Mekah, dia fikiran dia lain. Kalau mereka boleh berniaga dengan aman sebab orang Arab datang sebab berhala. Jadi mereka perangi Nabi habis-habisan. Okey. Kemudian beragam untuk gangguan mereka. Beragam tu makna berbagai-bagai bentuk gangguan yang mereka lancar terhadap umat Islam. Baik itu cacian dengan terang maupun gangguan yang bersifat materi, kebendaan, fizikal. Dalam sebuah riwayat daripada beberapa jalur yang saling menguatkan dalam rangka menetapkan peristiwa ini dari sisi sejarah, menceritakan bahawa tatkala turun ayat tabbat yada abi lahab wa tab, itu antara bentuk serangan orang musyrikin pada Nabi. Siapa ni yang serang Nabi dengan perkataan yang kesat? Orang yang antara yang paling dekat dengan Nabi, iaitu pakcik dia sendiri, Abu Lahab. Okey, lepas turun ayat ini tabbat yada abi lahabin wa tab, datanglah Ummu Jamil binti Harb. Ummu Jamil ni siapa? Isteri Abu Lahab. Dan dia adik-beradik siapa ni? Ummu Jamil binti Harb. Adik-beradik siapa? Siapa sahabat Nabi yang bin Harb? Tengok. Abu Sufyan lah. Abu Sufyan bin Harb. Jadi Abu Sufyan dengan Abu Lahab apa hubungan? Apa sepupu pula? Abu Lahab pakcik Nabi. Isteri Abu Lahab Ummu Jamil binti Harb. Apa Baipah pula? Birah ke beras? Dia Abu Sufyan dengan Ummu Jamil adik-beradik. Kan? Jadi tak, Abu Lahab dengan Abu Sufyan Baipah. Tapi Abu Sufyan dengan Nabi? Kan Abu Lahab tu pakcik Nabi. Isteri Abu Lahab kahwin dengan Abu Lahab lah. Jadi apa hubungan Abu Sufyan dengan Nabi, apa hubungan? Bukan tak menyambung, tak ada maklumat. Sebenarnya Abu Sufyan ni bapa mertua Nabi. Salah seorang anak Abu Sufyan kahwin dengan Nabi. Nama dia Ummu Habibah. Ramlah binti Ramlah binti Abu Sufyan. Boleh faham tak? Jadi
Nabi Abu Lahab pakcik kan? Dan Abu Lahab dengan Abu Sufyan abang ipar. Nabi dengan Abu Sufyan bapa mertua. Dan Nabi masa kahwin dengan Ummu Habibah ni, Abu Sufyan masih orang kafir. Orang kafir, pembesar Quraisy, Mekah. Jadi tengok dakwah Nabi kan. Nabi berkahwin dengan anak orang kafir, tak ada masalah. Nabi berkahwin dengan anak orang Yahudi. Sebab apa? Tujuan dakwah. Okey, lepas turun ayat Tabbat yada Abi Lahab, isteri Abu Lahab seraya berkata, tengok isteri Abu Lahab, dia kata apa? Dia orang Arab ni terkenal dengan penyair. Isteri Abu Lahab pun dia pandai bersyair. Dia kata apa? Saya baca dalam bahasa Arab. Kata isteri Abu Lahab, Ummu Jamil, muzammamun abina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina. Maksud dia apa? Muzammamun, iaitu yang tercela, kami abaikan. Maksud dia siapa tu? Yang tercela kami abaikan. Muhammad lah. Kemudian, dinuhu qalaina, agama dia kami benci, kami tinggalkan. Dan wa amrahu asaina, urusannya, perintahnya kami derhaka. Okey. Jadi syair dia sebenarnya nak sampaikan misi apa dah? Muhammad ni adalah orang yang muzammam, orang yang tercela. Sedangkan masa tu Rasulullah duduk dalam masjid ditemani oleh Abu Bakar. Maka ia pun bertanya kepada Abu Bakar. Tengok Ummu Jamil datang kat masjid, masa tu dia nampak Abu Bakar. Abu Bakar duduk dengan Rasulullah. Lalu Ummu Jamil bertanya pada Abu Bakar, apakah Rasulullah menghina? Ada tak Rasulullah sebut pasal aku? Yang pasal ayat Quran ada tak sebut pasal isteri Abu Lahab? Ada tak? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal lahab. Kemudian wa amra'atuhu. Allah kata apa? Perempuan dia sama 2 kali 5. Jadi Ummu Jamil tanya Abu Bakar, aku dengar Muhammad ni ada cela aku melalui ayat Quran dah. Abu Bakar membantah, tak ada. Masa tu Rasulullah ada sebelah. Tapi Ummu Jamil tak nampak. Allah bagi Ummu Jamil tak nampak Muhammad. Sebab tu dia baca syair ni dan Nabi dengar. Kemudian apa? Apa respon Nabi dengan syair Ummu Jamil? Rasulullah justru merasa gembira terhadap orang-orang musyrik yang memakinya dengan julukan muzammam. Ya Allah. Orang maki dia tapi Nabi rasa gembira. Kenapa? Orang maki kita, kita gembira. Waras ke tak? Tolong maki lagi, saya seronok. Dengar sebab apa Nabi gembira. Lalu Nabi bersabda, tidakkah kalian takjub? Kamu tak rasa pelik ke dengan cacian Ummu Jamil tadi? Iaitu Allah mengalihkan celaan mereka dan sumpah serapah orang Quraisy, Allah alihkan daripada diriku kepada orang lain. Mereka mencela siapa? Muzammam. Itu bukan aku. Aku nama dia Muhammad. Faham tak? Muzammam makna dia berlawanan dengan makna Muhammad. Muhammad makna apa? Terpuji. Ya Allah. Jadi sebenarnya Nabi nak beritahu, dia sebenarnya bukan cela aku. Aku orang yang terpuji. Faham tak? Jadi pengajarannya apa? Pengajarannya, bila orang cela kita, orang kutuk kita, orang lebar kita, pertama, fikir yang positif. Itu bukan aku. Kan? Kalau orang kata apa? Biasa orang lebar? Wahabi. Hebat Nabi Muhammad. Dia boleh fikir terbalik. Itu bukan aku. Aku Muhammad, aku terpuji. Yang dia kata muzammam, tercela. Okey, di antara sahabat yang pernah menyaksikan langsung gangguan Quraisy terhadap Nabi adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni minas sabiqin al-awwalin, orang yang awal masuk Islam. Dia sendiri nampak dengan mata kepala bagaimana orang musyrikin mengganggu, menyakiti Nabi. Antaranya apa? Kata Abdullah bin Mas'ud, di saat Rasulullah sedang berdiri melaksanakan solat di Kaabah, sekumpulan Quraisy sedang duduk dalam forum mereka. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata, tidakkah kalian melihat orang yang riak ni? Dia kata Muhammad tu riak.
Biasalah orang yang riak dia akan tuduh orang lain yang riak. Dia kata apa? Tidakkah kalian melihat orang yang riak itu iaitu Nabi Muhammad SAW, adakah di antara kalian yang bersedia mengambil kotoran unta si fulan beserta darah dan isi perutnya? Tak adakah siapa-siapa yang boleh ambil isi perut unta si fulan dengan darahnya, dengan isi perutnya? Kemudian lalu membawanya dan meletakkan kotoran itu di atas belakang Nabi ketika sedang Rasulullah tetap berada di situ. Kemudian meletakkan di kedua pundaknya, iaitu letak di belakang Nabi ketika Nabi sujud. Maknanya dia tawarkan, siapa nak buat kerja ni? Maka bangkitlah salah seorang yang paling celaka di antara mereka. Ada riwayat mengatakan dia ni ialah Umayyah bin Abi Mu'ayt yang buat kerja ni. Dia pergi cari isi perut unta, darah, kotoran, najis. Kemudian dia yang letak di belakang Nabi ketika Nabi sujud. Maka bangkitlah seorang yang paling celaka di antara mereka. Ketika Nabi tengah sujud, ia pun meletakkan kotoran tersebut di kedua pundak beliau. Sedang beliau tetap sujud. Maknanya lepas letak tu Nabi tak bangun. Lepas mereka letak tu, apa sikap orang musyrikin? Contoh ada rasa kesian ke, rasa nak angkat ke? Tak. Mereka pula mulai mentertawakan pemandangan itu hingga tubuh mereka tergoncang-goncang kerana tawa. Bukan setakat mereka gelak melihat Nabi macam tu kan, tapi sampai bergerak tubuh. Kah, berdekah-dekah. Tak ada seorang pun berani angkat. Maka pergilah seorang, iaitu Juwairiyah, menemui Fatimah yang segera datang. Pergilah seorang yang bernama Juwairiyah beritahu pada Fatimah yang segera datang dengan tergesa-gesa. Nabi tetap seperti semula, ialah proses itu lama kan. Sementara orang nak pergi panggil Fatimah, sementara Fatimah nak datang, saya tak tahu. Mungkin setengah jam ke, Nabi tengah sujud. Nabi tetap seperti semula sehingga ia pun menyingkirkan, iaitu Fatimah menghilangkan kotoran yang di belakang Nabi, lalu menemui para perusuh dan menghardik mereka. Tatkala Rasulullah selesai melaksanakan solatnya, Nabi bila bangun sujud, Nabi tak berhenti terus, tapi Nabi habiskan solat. Lalu Nabi berdoa, Ya Allah, timpakan kebinasaan kepada Quraisy. Kalau bahasa Arab, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasalah Quraisy. Timpakan kebinasaan kepada Quraisy. 3 kali dan timpakan kebinasaan pada Quraisy. Lalu lepas tu Nabi menyebut nama seorang-seorang. Lalu Nabi menyebut nama mereka, iaitu, Ya Allah, timpalah kebinasaan kepada Amr bin Hisham, kepada Utbah bin Rabi'ah, kepada Syaibah bin Rabi'ah, kepada Walid bin Utbah, kepada Umayyah bin Khalaf, kepada Uqbah bin Abi Mu'ayt. Ini yang dikatakan yang meletak benda tu. Uqbah bin Abi Mu'ayt. Dan kepada Ammarah bin Walid. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, aku melihat mereka semua itu yang Nabi sebut tu, semua binasa mati dalam peperangan Badar. Yang Nabi sebut, seorang-seorang tu, semua Allah hukum, Allah azab mereka, mati dalam peperangan Badar. Dan lalu mereka, semua yang mati itu dicampak dalam telaga di Badar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, penghuni sumur, iaitu telaga itu, mendapat laknat Allah. Bukan setakat mati dalam keadaan hina, Nabi doa lagi, semoga mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata, kenapa Nabi berdoa? Adakah sebab orang letak isi perut unta di belakang Nabi, ataupun sebab apa? Dia pendapat yang paling kuat lah. Yang Nabi berdoa dan Nabi sebut seorang-seorang ni bukan sebab mereka letak isi perut unta. Itu tak ada masalah bagi Nabi. Buktinya orang dah maki Nabi dah lama sebelum tu. Dan Nabi pergi ke Taif pun orang baling batu sampai berdarah. Nabi tak berdoa pun. Tapi yang ni Nabi berdoa sebab apa? Sebab mereka mendustakan Al-Quran. Mereka mendustakan Allah. Mereka mendustakan Rasulullah. Itulah sebab utama Nabi berdoa. Dan perbuatan mereka tu sangat melampau. Jadi beza tu kalau Nabi doa sebab letak isi perut unta atas belakang. Dengan Nabi doa sebab mereka
menentang dakwah Nabi. Dua benda yang berbeza. Kalau Nabi berdoa sebab letak isi perut unta atas belakang tu, ada unsur apa? Ada kepentingan diri. Ada unsur kepentingan diri. Mana Nabi rasa marahkan sebab letak belakang dia. Ada satu kisah Sayyidina Ali kan. Satu masa Sayyidina Ali nak bunuh musuh. Tiba-tiba dah hampir nak bunuh, tiba-tiba musuh ludah atas muka Sayyidina Ali. Bila ludah atas muka Sayyidina Ali, Sayyidina Ali tak jadi nak bunuh. Lalu orang tanya, kenapa kamu tak bunuh? Tadi kamu dah hampir nak bunuh. Ini dia ludah lagi muka. Sepatut lagi cepat kamu bunuh. Jawapan Sayyidina Ali ialah, kalau aku nak bunuh yang pertama kerana Allah. Tapi kalau aku bunuh yang kedua bukan kerana Allah. Itu kerana marah. Sebab dia ludah muka aku. Sebab tak ikhlas tak jadi bunuh. Boleh? Okey. Apa pengajaran yang kita dapat ambil daripada kisah ni? Kita biasa dengar kisah ni kan. Orang letak isi perut unta di belakang Nabi. Kan? Tapi apa pengajarannya yang boleh kita ambil? Apa dia? Satu, serangan orang kafir terhadap dakwah Islam ada dua bentuk. Satu, serangan mental. Yang kedua, serangan fizikal. Maknanya kalau kita buat kerja dakwah, kita kena sentiasa bersedia untuk diserang dalam dua bentuk tu. Serangan mental dan yang kedua, serangan fizikal. Satu. Yang kedua, Nabi ni orang paling mulia kan? Manusia paling mulia di sisi Allah. Manusia yang paling Allah cinta. Kenapa Allah biarkan Nabi dihina begitu sekali? Apatah lagi ketika Nabi sedang sujud pada Allah. Bukan sedang berkaraoke. Bukan sedang berniaga buat untuk kepentingan diri. Tak. Nabi tengah berdakwah dan tengah solat kepada Allah. Kenapa Allah biarkan? Dalam keadaan Nabi adalah orang yang paling Allah cinta. Manusia paling mulia. Kenapa Allah biarkan Nabi dihina begitu sekali? Allah boleh tak nak tahan? Bila nak letak isi perut unta, Allah bagi mereka mati ke? Ataupun tak sempat letak, dah jatuh ke? Kenapa Allah biarkan? Pasti ada pengajarannya. Yelah, kenapa sampai tahap tu kan? Kita sekarang orang lukis gambar kartun Nabi dah melentingkan. Baru lukis gambar katung. Orang musyrikin Mekah bukan lukis gambar katung. Letak isi perut atau fizikal betul-betul Nabi. Bukan letak isi perut atas gambar Nabi. Atau fizikal Nabi. Nabi tak melenting, orang musyrikin tu. Orang sahabat Nabi pun tak demo pun. Apa dia? Pengajaran. Saya bagi soalan. Kan? Orang yang paling mulia, orang yang paling Allah cinta, kan? Dan buat kerja dakwah, tengah solat kepada Tuhan. Tiba-tiba Allah biarkan dihina begitu sekali. Kotor tak? Kita kalau tengah solat, orang balik najiskan. Orang balik najiskan. Tak kena pun. Macam mana perasaan kita? Kita cari tak lepas tu? Celaka. Apa dah lagi kalau kita tengah solat, orang letak najis atas belakang kan? Oh, perang besar. Oh, sebab apa kita rasa kita ni? Orang macam aku, kamu letak najis. Aku jaga solat, aku buat kerja dakwah. Betul tak? Tapi kenapa Allah biarkan Nabi dihina macam tu sekali? Proses. Yalah, kenapa sampai teruk macam tu? Ini isi perut unta ni darah, kotoran, najis semua. Kalau tak ayam barbecue pun okey kan? Tak pasir boleh kira lagi kan? Pengajaran yang paling besar Nabi sebut dalam satu hadis, inna min izamil ajri min izamil bala. Sesungguhnya
ganjaran yang besar adalah bergantung kepada ujian yang besar. Dan orang yang paling besar ujian ialah para Nabi. Hadis sahih. Orang yang paling besar ujian ialah para Nabi. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi ganjaran paling besar pada para Nabi. Maka ujiannya mestilah paling-paling hebat. Boleh? Jadi kalau kita buat kerja dakwah, orang maki, relax lah. Cool je. Sebab apa? Sebab kita dalam proses Allah nak muliakan kita. Allah nak angkat kita. Allah nak bagi darjah yang lagi tinggi. Relax. Ni sikit-sikit dah merajuk. Sikit-sikit dah merajuk. Ustaz, mulai sekarang saya tak nak belajar dah. Belajar kena sampai. Sampai pula kena maki. Ya. Okey. Inilah tujuan belajar sirah. Belajar Quran dah satu bebanan. Belajar sirah lagi? Tak. Jangan fikir bebanan. Lagi bebanan, lagi tinggi darjah kita. Lagi besar pahala kita, insya-Allah. Okey, kita berhenti setakat tu. Kita tengok ada soalan. Okey. Sahabat Nabi, nama dia Tufai bin Amru. Saya tersilap sebut. Saya sebut bapa dulu. Saya sebut Amru bin Tufai. Nama dia Tufai bin Amru kan. Nama sahabat Tufai bin Amru. Tufai bin Amru. Nak tanya tentang dia ke doa ni? Doa Nabi Yunus yang Ustaz ajar tempoh hari. Boleh tak dibaca dalam sujud? Tak, doa ni, kalau doa daripada Al-Quran, tak boleh baca dalam sujud. Kecuali, kata ulama', kita baca dengan niat baca doa, bukan niat baca Al-Quran. Apa-apa je doa daripada Quran, secara umumnya tak boleh baca ketika rukuk dan sujud. Ada hadis sahih. Nabi kata, nuhitu an aqra'a al-Quran wa ana raki'un aw sajidun. Aku dilarang membaca Al-Quran ketika dalam keadaan aku rukuk dan ketika aku sujud. Sebab Quran ni satu benda mulia. Tapi bila kita rukuk ataupun kita sujud, menunjukkan keadaan kita yang lemah dan hina. Jadi tak sesuai. Keadaan kita ketika hina, nak baca satu benda yang sangat mulia, tak sesuai. Maka sebab tu Nabi kata, aku dilarang. Siapa yang melarang Nabi baca Quran ketika rukuk dan sujud? Allah sendiri. Cuma ulama' kata, kalau kita baca doa daripada Quran dengan niat baca doa, maka dibolehkan. Jangan niat baca Al-Quran. Berdosa tak tulis nama samaran pada penulisan ataupun Facebook? Saya tak tahulah berdosa ke tak, tapi saya nak tanya apa tujuan dia. Innamal a'malu binniat. Kalau tujuan dia nak menipu orang, berdosalah. Jadi apa tujuan? Kamu dah ada nama, mak bapak dah bagi nama, kenapa nak pakai nama samaran? Kenapa nak sembunyi? Adakah kamu nak menyampaikan benda yang salah? Kalau nak menyampaikan benda yang benar, berani kena benar. Jadi tengok apa tujuan. Saya tak berani menghukum. Tengok tujuan. Kalau nak menipu, hukumnya berdosa.
Sebut je nama terang-terang. Alam barzah kita mati. Dalam kubur kita dikembalikan untuk perhitungan. Apa maksud ni? Ha? Yana apa nak hurainya? Apa soalannya? Alam barzah kita mati. Dalam kubur roh kita dikembalikan untuk perhitungan. Jadi soalannya apa? Perkataan betul ke tak ada? Saya tak tahu soalan ni. Latifah. Alam barzah kita mati. Dalam kubur roh kita dikembalikan untuk perhitungan. Minta ustaz huraikan. Okey. Dalam hadis sahih, bila kita mati, roh kita keluar. Bila keluar, kalau roh orang beriman, dia naik ke langit, dibawa oleh malaikat. Dalam kafan yang sangat wangi, dan kafan tu daripada syurga. Dia kafan yang ada dua. Satu yang membalut jasad kita, itu manusia yang uruskan. Yang kedua, kafan yang membalut roh kita, itu diuruskan oleh para malaikat. Jadi bila roh orang beriman keluar, dibalut dalam kafan daripada syurga yang wangi, kemudian dibawa oleh malaikat ke langit, dan semua malaikat yang di langit mengalu-ngalukan dan melahirkan rasa kagum dengan bau wangi roh tersebut. Kemudian dicatat di Illiyin. Kemudian diturunkan balik dan dalam kubur, kemudian dimasuk ke dalam jasad. Untuk apa? Untuk disoal dan untuk merasai nikmat dalam kubur. Dan sebaliknya, kalau roh tu bukan orang beriman, dikeluarkan dengan kasar dan sangat-sangat menyakitkan, dibalut dengan kain yang sangat-sangat busuk dan buruk, kemudian dibawa ke langit, tapi langit tak buka pintu. Kemudian dicatat di sijin, kemudian diturunkan balik dalam kubur dan dimasuk dalam jasad orang yang tak beriman tu. Supaya untuk disoal dan untuk merasai azab. Jadi ada pendapat mengatakan roh setelah dicabut naik ke langit, kemudian akan turun balik, masuk ke dalam kubur dan masuk dalam jasad masing-masing. Wallahu a'lam. Tufai bin Amr ini kah sahabat yang paling setahu saya sahabat yang paling panjang umur Anas bin Malik. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal ialah Anas bin Malik. Wallahu a'lam. Pada hari kiamat nanti orang yang bukan Islam akan dakwah pada kita ke? Kalau kita tak dakwah dia, contoh kawan-kawan non-Muslim, jiran non-Muslim, boleh ke kalau kita sekadar doa hidayah? Tak, dia bila di akhirat besok, dakwah ke dakwa ni. Soalan dia bila kita mati nanti, orang kafir akan dakwa tak kita sebab kita tak berdakwah. Dia macam ni. Setiap orang Allah bagi akal untuk dia berfikir, untuk mereka menilai mana yang baik, mana yang buruk. Dan Allah bagi Al-Quran sebagai panduan. Dan Allah utuskan Rasul sebagai contoh untuk melaksanakan Al-Quran. Jadi sebenarnya dengan akal, dengan Quran, dengan fitrah, orang tu dah cukup syarat untuk menerima hidayah ataupun menolak. Jadi sebab tu bila orang tu tak beriman, di akhirat dia tak salahkan orang. Dia tak salahkan orang. Dia kata apa? Dalam surah Al-Mulk, "Lau kunna na'qilu, lau kunna nasma'u aw na'qilu." Kalau dulu kami dengar dan kami faham. Dia salahkan diri sendiri. Jadi siapa-siapa yang tak beriman, dia tak akan salahkan orang lain. Dia tak akan dakwa orang lain. Sebab Allah dah bagi akal pada dia. Sebab tu orang gila, Allah tak dakwa, Allah tak azab mereka. Tetapi kita ada kewajipan. Kita wajib berdakwah. Itu masalah kita. Bukan masalah dia. Kalau kita tak berdakwah, kalau kita tak mencegah kemungkaran, kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hari ini kenapa mereka membesarkan hadis daripada firman Tuhan dalam Al-Quran, sedangkan banyak hadis yang bercanggah dengan tidak ada hadis yang bercanggah dengan Al-Quran. Kalau bercanggah itu bukan hadis, ataupun mungkin hadis dhaif ataupun hadis palsu. Tak mungkin hadis bercanggah dengan Quran, sebab hadis didatangkan untuk menjelaskan apa yang dalam Quran.
Jadi mustahil kalau hadis bercanggah dengan Al-Quran. Kalau kita dapati bercanggah, mungkin kita tak berapa faham ataupun fahaman kita cetek. Wallahu alam. Minta Ustaz bacakan semua doa yang Nabi ajarkan kepada Husain setelah masuk Islam. Allahumma astahdika. Baca Jafar. Allahumma astahdika li urshida amri wa zidni ilman yanfa'uni. Allahumma astahdika li urshida amri wa zidni ilman yanfa'uni. Saya ulang. Allahumma astahdika li urshida amri wa zidni ilman yanfa'uni. Bagus doa ni. Terutama bila kita nak berdakwah kepada orang. Okey. Ada soalan lagi? Kata seorang penceramah, untuk cepat nak selawat sehingga 1000 kali boleh kita selawat Allahumma salli alaihi sahaja. Tapi hendaklah dimulai dengan selawat penuh dahulu. Tak betul, tak ada dalil lah. Kita selawat, kenapa nak target 1000? Kenapa nak target 1000? Nabi tak pernah sebut angka 1000. Selawat 1000 ada kelebihan sekian-sekian. Tak ada satu pun hadis sahih. Bukan ke 1000, 500 pun tak ada, 200 pun tak ada. Berselawat 100 pun tidak ada hadis. Cuma Nabi kata perbanyakkan selawat. Maknanya jangan tetapkan bilangan. Bila kita tetapkan bilangan dan tetapkan waktu, itu yang jadi benda tu adalah bukan daripada Nabi. Nak berselawat silakan, banyak mana silakan. Adakah mengajar mengaji satu cara berdakwah sedangkan mereka tak tahu mengaji? Mengajar mengaji, iaitu baca dengan betul, makhraj yang betul, itu 0.1% daripada dakwah. Membetulkan bacaan sebenarnya hanya 0.01 dakwah. Sebab dakwah ni apa dia? Apa makna dakwah? Mengajak orang kepada Allah supaya orang kenal Allah dan supaya orang sembah Allah. Kalau setakat baca Quran dan betulkan tajwid, orang belum kenal Allah. Bila tak kenal Allah, macam mana nak berdakwah? Jadi sebenarnya proses dakwah tu belum berlakulah. Cuma boleh kata barulah, contohlah. Kalau kita pergi sekolah universiti, baru duduk tadika lah. Betulkan tajwid, mengajarkan Quran, baru masuk tadika. Dakwah tu sebenarnya belum bermula. Nak dakwah mesti dengan ilmu. Nak ilmu mesti faham Al-Quran. Zaman sekarang, pendakwah ataupun maklumat mengenai Islam banyak dalam media sosial dan juga YouTube dan secara live yang pernah dilakukan oleh Dr. Zakir Naik dan seumpama. Itu bukan soalan. Al-Mulk ayat yang keberapa? Walau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Cari sendirilah. Surah Al-Mulk tak banyak, 2 page je, 2 page lebih. Ayat ke-10. Surah Al-Mulk, walau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surah Al-Mulk ayat ke-10. Ustaz, hingga ke tahap mana setiap kita dipertanggungjawabkan dalam berdakwah? Mohon digambarkan ganjaran bila berdakwah dan dosa bila tak berdakwah. Okey. Setakat mana kita wajib berdakwah? Sebenarnya soalan tu tak sepatut ditanya. Bila kita faham tanggungjawab dakwah dan kelebihannya. Bila kita faham tanggungjawab dakwah dan kelebihan, kita tak akan tanya sampai bila aku kena berdakwah. Okey. Tanggungjawab dakwah ni sunat ke wajib? Dakwah adalah wajib. Dakwah adalah wajib. Bahkan Nabi diutuskan kerana untuk berdakwah. Liunzira, untuk aku beri peringatan. Jadi dakwah adalah wajib. Sebagaimana kita solat wajib,
kita puasa bulan Ramadan wajib, maka dakwah pun adalah wajib. Sama je. Bahkan, kesan tak berdakwah, Allah kata apa? Lu'inal lazina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibni Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Surah Al-Maidah. Allah kata dilaknat orang-orang kafir daripada kalangan Bani Israel. Kenapa mereka dilaknat? Sebab mereka derhaka pada Allah. Kenapa mereka derhaka sampai mereka dilaknat? Zalika kanu la yatanahawna am munkari fa'alu. Sebab mereka tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh kaum mereka. Jadi tak mencegah kemungkaran tu makna tak berdakwah lah. Dan kesannya apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesan pertama, dakwah adalah wajib, dan bila tak berdakwah satu dosa besar. Okey? Tetapi nak berdakwah macam mana? Itu ikut kemampuan. Ada orang boleh berdakwah dengan ilmu, ada orang dengan masa, bagi masa dia, ada orang dengan duit, dengan tenaga, dengan pengalaman, kan? Ada orang sedekah kereta. Jadi dakwah ni pelbagai, bukan mesti ceramah saja, bukan mesti baca Al-Quran saja, tak. Dakwah ni pelbagai. Ada sahabat yang kerja dia ialah merawat orang sakit di medan perang. Itu pun adalah dakwah. Jadi mengikut kemampuan dan mengikut kebolehan masing-masing. Tapi jangan buat alasan saya tak mampu semua sekali. Tak mungkin. Kadang-kadang angkat barang, kan? Itu pun dakwah juga. Kadang-kadang kita bagi duit sehingga orang boleh pergi berdakwah. Itu juga adalah dakwah. Jangan tak buat langsung. Kemudian satu lagi kelebihan berdakwah. Nabi sebut dalam satu, Allah sebut dalam Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Allah kata, siapa lagi orang yang lebih baik kerjanya? Kerja yang terbaik tidak ada melainkan orang yang berdakwah, yang mengajak orang kepada Allah. Jadi kalau kerja terbaik, kenapa kita nak limitkan buat sampai pencen, kan? Tak. Kalau kerja terbaik kena buat sampai bila-bila. Dan begitulah yang dibuat oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah sampai bila? 950 tahun sampai dia mati. Dan dia dakwah kepada anaknya sampai bila? Sampai anak dia lemas. Jadi dakwah ni tidak ada limit. Lebih tepat ialah sampai kita mati. Kelebihan dakwah juga Nabi sebut dalam satu hadis, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Jikalau kamu dapat memberi petunjuk pada seseorang sehingga dia dapat hidayah daripada Allah, sebabnya daripada kamu ajar, kamu bagi nasihat, akhirnya dia beriman kepada Allah, maka ganjarannya lebih besar daripada unta merah. Unta merah ni apa makna? Harta yang paling mahal di zaman Nabi. Jadi kalau zaman kita, harta paling mahal apa dah? Katalah Porsche, kan? Berapa juta? Katalah 2 juta. Maknanya kalau kita berdakwah seorang je masuk Islam, sebab kita berdakwah, kita hadiahnya, ganjarannya, gajinya lebih daripada 2 juta. Bagus seorang. Kalaulah Porsche itu harta paling mahal. Jadi dakwah ni satu ganjaran yang sangat-sangat besar, luar biasa. Jadi kenapa kita nak hadkan waktu tertentu ataupun sampai pencen? Tak. Dakwah mesti diteruskan sampai kita mati. Mak Ustaz, boleh tahu makna nama Awanis? Awanis dan Aneh. Saya tak tahu bahasa Arab. Awanis. Wallahualam, saya kena cek komus. Awanis. Estro Awanis, saya tahulah. Aneh. Aneh pun saya tak tahu. Aneh, apa bahasa Arab ni? Tak, aneh. Aneh. Bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu saya tahu. Aneh, pelik kan? Jadi saya minta ni, siapa ni? Shina, boleh PM saya tulis dalam bahasa Arab. Dan bila PM saya minta pelajar sabar, kan? Kadang-kadang soalan tu saya kena cek sahih ke tak. Ini amanah ni, disiplin ilmu. Kalau yang saya tahu, terus saya jawab. Tapi kalau saya tak tahu, kena ambil masa, kadang-kadang lepas kelas. Kadang-kadang 2 hari. Jadi saya minta yang bertanya ataupun PM pada saya, sabar je. Saya akan jawab juga insya-Allah. Sebagaimana saya sabar dengan seorang yang sangat banyak ni, pelajar pun kena sabarlah dengan menanti jawapan saya. Salawat Ibrahimiyah, salawat terbaik. Minta pencerahan Ustaz. Tak payah pencerahan, memang ada cerah dah. Salawat terbaik ialah salawat Ibrahimiyah. Dah jelas dah.
Mengajar-mengaji belum berlaku proses dakwah. Dakwah miskin. Bolehkah jelaskan tentang hadis bahawa mana tak ada buah hadis? Okey, cukup ah. Siapa yang tak sempat jawab soalan tu boleh PM ataupun tanya dalam kelas besok. Kelas kita besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل